Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. Setujukah anda apabila pemimpin utama daripada Parti PAS mengatakan PAS tidak ekstrim? Ya, bila mana mereka menghalalkan, mengharamkan, katanya itu tidak membuatkan parti mereka parti ekstrim. Wow. Jadi sahabat semua, anda setuju atau tidak? Ya, mari kita lihat ya kenyataan daripada timbalan Presiden Parti PAS ini. Dan untuk yang keduanya adalah saya ingin mengungsikan perkembangan terkini kes Telaga Jejari apabila dikatakan 4 telah dibebaskan. Jadi mari kita lihat untuk yang pertamanya sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan kes Telaga Jejari Air Kelantan ya dibebaskan dengan jaminan daripada pihak ISPRM. Jadi ini antara kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Ya, apabila 2 hari lalu kita dikejutkan dengan penahanan 4 ya, 6 sebenarnya, 4 dan 2 lagi ya pegawai kanan daripada Kerajaan Kelantan ya turut terkait berkaitan dengan rasuah yang dianggarkan membabitkan projek Telaga Jejari ini membabitkan sebanyak RM300 juta sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sumber berkata 4 lelaki dibebaskan dengan jaminan 10,000 seorang. Jadi maksudnya mereka dibebaskan ya, tapi mereka harus membayar jaminan 10,000 orang. Selepas ni kalau ada siasatan diteruskan ataupun pendakwaan, mereka boleh didakwa pada bila-bila membasa sahaja. Jadi dua bekas pegawai kanan Air Kelantan Sinar Berhad AKSB antara 4 yang direman untuk siasatan kes pembinaan Telaga Jejari di Kelantan dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM. Sumber berkata 4 lelaki berusia 40 ke 60 tahun itu dibebaskan dengan jaminan 10,000 seorang selepas memberi keterangan kepada ISPRM. Mereka perlu melaporkan diri ke ISPRM setiap bulan katanya menurut berita harian. Sebelum ini 2 bekas pegawai kanan IKSB dan 2 pemilik syarikat yang diberi tanggungjawab sebagai perunding ditahan pada Rabu lalu kerana disaki terbabit pembinaan Telaga Jejari yang gagal membekalkan air kepada penduduk rakyat Kelantan. Maafkan saya, bukan 6 tapi 4 sebenarnya, iaitu 2 daripadanya adalah pegawai kanan dan 2 lagi terlibat juga di dalam penyiasatan. Jadi Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki melaporkan berkata siasatan dijalankan ke atas 28 Telaga Jejari yang dibina menerusi projek pembinaan Telaga Jejari. Dia berkata ia membabitkan 10 projek pembinaan serta membaik pulih loji rawatan air dianggarkan lebih 300 juta ringgit yang dibina AKSB tapi gagal membekalkan air kepada penduduk rakyat Kelantan khususnya. Jadi akhirnya terbongkarlah sahabat-sahabat semua kenapa masalah air di Kelantan ini berterusan. Rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. ada penyakawan, ada penyelewengan. Ya yang berlaku sejak beberapa puluh tahun ini yang selama ini sebenarnya pernah ya dibongkarkan oleh Husam Musa, tetapi Husam Musa pula di pulau difitnah, kononnya itu semua fitnah, dia dipecat, dibuang daripada Parti PAS. Sahabat-sahabat semua, akhirnya semuanya terbongkar hari ini. Itu antara perkara yang amat mengejutkan kita. Dan satu perkara lagi yang ingin saya tanyakan di sini seperti soalan saya tadi, adakah anda setuju bahwa Parti PAS ini bukanlah parti yang ekstrim? Ya, itu antara kenyataan ya daripada timbalan presiden mereka apabila membuat kenyataan hari ini. Katanya bangkit soal halal dan haram tak jadikan PAS ekstrim. Itu antara kata-kata timbalan Presiden PAS. Jadi soalnya sahabat semua, adakah anda bersetuju bahwa kenyataan daripada timbalan Presiden PAS itu bahwa mereka tidak ekstrim? Ya, adakah anda setuju dengan kenyataan itu yang kononnya menyangkal ya bahwa mereka bukanlah parti yang ekstrim? Ini satu perkara yang amat mengejutkan kita. Jadi hari ini timbalan Presiden PAS ya Tuan Ibrahim Tuan Man menolak dakwaan bahwa parti itu mengambil pendirian ekstrim dengan membangkitkan hal halal dan juga haram ketika berkempen pada PRK Kuala Kubu Baru. Beliau berkata soal halal dan haram adalah naratif dalam Al-Quran katanya.
Yalah, kalau saya pun tak mau komen banyak lah sahabat semua. Mungkin anda boleh beri komen ya berkaitan dengan isu ini. Katanya lagi, kita sebagai penganut hanya menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Allah katanya. Apakah menyatakan halal haram sangat ekstrim katanya kepada FMT. Malah katanya dalam ceramah Perikatan Nasional, isu itu tidak menjadi perkara utama. Dan Tuan Ibrahim juga berkata, peningkatan sokongan di Selangor terhadap PAS menolak sebarang dakwaan bahwa parti itu parti ekstrim. Ya, kalau meningkat sekalipun, kenapa kalah? Ya, ini menunjukkan kekalahan itu sebenarnya kerana rakyat di negeri Selangor menolak fahaman yang menunggang isu-isu agama bangsa di negeri itu. Dan kita boleh nampak dengan jelas peningkatan sokongan pejabat awam, bangsa Melayu, bangsa lain, orang asli di negeri Sarawak kepada calon kerajaan perpaduan, menunjukkan sebenarnya bahwa inilah penyebab mereka menolak ya parti yang digelar oleh ramai rakyat di luar sana sebenarnya sebagai parti yang ekstrim dengan menghalal dan mengharamkan. Satu perkara yang saya ingat semasa dinyatakan oleh salah seorang pimpinan mereka semasa membuat kenyataan, katanya haram untuk tidak keluar mengundi. Itu dia. Kerana terdesak, mereka sanggup halalkan dan haramkan. Hebat sungguh. Jadi pada PRN pada Ogos lalu, PN menunjukkan peningkatan sokongan di Selangor dengan memperoleh 22 daripada 56 kursi di DUN, semuanya di kawasan majoriti Melayu. Bagaimanapun dalam PRK Kuala Kubu Baru, Pakatan Harapan menawan semula 6 daripada 8 daerah pilihan raya majoriti Melayu yang dimenangi PN pada PRN tahun lepas menurut Setiausaha Agung UMNO Ashraf Haji Dusuki. Tuan Ibrahim mengulas dakwaan Abdul Rashid Ashari dari Bersatu bahawa sokongan terhadap Bersatu akan terus berkurangan jika parti itu kekal sebagai sekutu PAS. Jadi Adut Kelang itu juga yang kini menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari menyalahkan PAS atas kehilangan sokongan Pakatan Pembangkang dengan berkata pendirian parti itu terlalu ekstrim. Mana ada orang gila mengaku gila, betulkah? Mana ada orang partinya itu ekstrim mengaku partinya itu ekstrim? Mana ada orang mencuri, dia umumkan dia telah mencuri. Betulkah sahabat-sahabat semua? Jadi baik untuk kita fikirkan persoalan itu. Rashid, bekas Ketua Bersatu Selangor berkata, satu contoh pendirian ialah PAS mendakwa bahawa haram bagi orang Islam untuk tidak mengundi. Beliau berkata masyarakat Melayu termasuk ahli PAS tidak gemar dengan kenyataan sedemikian. Bagaimanapun Tuan Ibrahim berkata Rashid tidak akan memenangi kursinya jika apa yang dikatakannya sekarang adalah benar. Pencapaian PN pada pilihan raya umum lalu dan pilihan raya negeri membuktikan dakwanya tidak berasas katanya. Jadi sekali lagi mereka menoleh ke belakang sekarang ini. Ya, harus melihat ke hadapan apakah benar sokongan yang didapati ataupun calon PN ini dapat adakah meningkat atau sebaliknya. Jawapannya walaupun ada kelihatan meningkat, walaupun peningkatan kepada calon dapat kerajaan perpaduan, tapi sebenarnya jelas poinnya PAS ditolak oleh rakyat di DUN Kuala Kubu Baru. Kerana apa? Mereka melihat parti ini ekstrim. Parti ini senang sahaja untuk menghalalkan dan mengharamkan. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan parti ini parti ajaran sesat. Itu kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan juga kenyataan daripada Mahathir Mohamad. Dan saya setuju pandangan mereka itu, sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.